Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila An-Nasuha binti Muhammad Linan, nometri A17821. Saya merupakan pelajar daripada Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamu Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berada di bawah penilaian Dr. Azmul Fahimi Kamilul Zaman. Tajuk kajian saya adalah mengenai falsafah tamadun Ibnu Khaldun. Sebenarnya kita melihat pada latar belakang. Muqaddimah merupakan sebuah karya berbentuk fundamental dan monumental yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun, yang mana karya ini merupakan jilid pertama dari kitab yang berjudul Al-Ibad wa Diwan Al-Mubtada wal Aqbal fil Ayyam Al-Arabi wal Al-Ajam wa Al-Barba wa Man Asrahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar. Ibnu Khaldun dianggap sebagai ahli falsafah sejarah dan seorang ilmuwan Islam yang terkemuka pada zaman beliau. Ibnu Khaldun hanya mengambil masa selama 5 bulan bagi menghasilkan karya Muqaddimah ini yang selesai ditulis pada pertengahan tahun 779 Hijrah. Karya Muqaddimah ini menghimpunkan teori-teori pemikiran yang dihasilkan oleh Ibnu Khaldun mengenai masyarakat yang meninjau kepada berbagai aspek berbeza seperti ekonomi, politik, sosiologi dan sejarah. Kajian ini dilakukan bertitolak daripada permasalahan kajian, iaitu Azizan Baharudin Zaid Ahmad 2007 menyatakan bahawa Ibnu Khaldun antara pemikir Islam abad pertengahan yang berserta sememangnya tidak perlu dikenangkan lagi. Pandangan Ibnu Khaldun digaumi tokoh-tokoh sejarah dunia seperti Bernard Lewis, Arnold Toynbee dan lain-lain. Seterusnya, menurut Syarul Riza Hamzah 2010 menyatakan bahawa ketokohan Ibnu Khaldun sebagai ilmuwan Islam yang masyhur di seluruh dunia adalah melalui kitab Al-Muqaddimah. Kitab tersebut merupakan kemuncak karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan serta mempunyai huraian jelas terutama berkenaan hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu sains dan sosiologi. Objektif kajian adalah yang pertama iaitu bagi meneliti biografi penuh Ibnu Khaldun secara terperinci. Kedua, menganalisis teori pembinaan tamadun manusia menurut perspektif Ibnu Khaldun. Metodologi kajian yang dilakukan adalah kaedah kualitatif iaitu pengumpulan data, analisis data dan kajian kepustakaan yang mana data-data diperolehi daripada sumber-sumber berautoriti seperti artikel, jurnal, tesis daripada laman sesawang yang dibenarkan dan juga daripada perpustakaan. Jabatan kajian. Pertama sekali adalah biografi Ibnu Khaldun. Nama penuh Ibnu Khaldun adalah Wali ad-Din Abdul Rahman bin Muhammad Ibnu Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ar-Rahman bin Khaldun, yang mana beliau dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijrah bersamaan 27 Mei 1332 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga Andalusia yang berhijrah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Masihi. Bapa beliau bernama Rahman bin Khaldun telah berkecimpung ke dalam dunia politik namun mengundurkan diri bagi memfokuskan perhatian kepada ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun meninggal dunia di Kahirah, Mesir semasa berusia 76 tahun pada tahun 808 Hijrah bersamaan 1406 Masihi dan dikebumikan oleh para sufi di Lual An-Nas di Kahirah. Dari segi pendidikan, Ibnu Khaldun memulakan pendidikan awal secara formal di tempat kelahirannya, yang mana beliau telah menghafal Al-Quran sejak kecil lagi di bawah bimbingan Muhammad bin Sa'ad bin Murrah Al-Ansari. Beliau turut menuntut ilmu dengan bapanya sendiri. Selain itu, Ibnu Khaldun juga turut mendalami bidang keilmuan lain seperti fizik, matematik, tasawuf dan banyak lagi ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada ulama-ulama besar yang ada pada zamannya. Antara guru-gurunya adalah seperti Muhammad bin Sa'ad Murrah Al-Ansari, Muhammad bin Abdissalam, Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Hadrami dan Abi Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abidi. Pada tahun 1354, Ibnu Khaldun pergi ke Morocco bagi menyelesaikan pendidikan tingginya, yang mana di sana beliau telah mempelajari 4 bidang ilmu secara mendalam iaitu ilmu bahasa, ilmu syariat, ilmu aqliyah dan ilmu kenegaraan. Seterusnya, sumbangan Ibnu Khaldun dari segi politik, beliau telah terlibat sebagai ahli politik di beberapa tempat seperti Tunisia, Maghribi, Andalus serta di Timur Tengah dan memegang beberapa jawatan penting seperti Duta Besar Menteri, Bendahara, anggota Dewan Penasihat Sultan dan banyak lagi. Dalam tulisan oleh Qonitatun 2016 menyebutkan bahawa Ibnu Khaldun mula tertarik dan terlibat dalam kehidupan dunia politik sejak beliau berusia 20 tahun lagi sehingga tahun 775 Hijrah.
Selepas beliau mengundurkan diri pada bidang politik, beliau telah kembali ke Afrika Utara dan melakukan penulisan secara intensif selama 5 tahun. Dalam tempoh ini, beliau telah menghasilkan banyak karya-karya yang menyebabkan beliau menjadi terkenal sehingga diangkat memegang 2 jabatan penting di bumi Mesir, iaitu sebagai Hakim Tinggi dan Guru Besar di Universiti Al-Azhar. Dari segi karya penulisan, menurut kenyataan Umi Raza Ersira dalam penulisan beliau, menyatakan bahawa banyak karya-karya Ibn Khaldun yang telah dihasilkan memberi sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam bahkan di dunia Barat. Antara karya-karya beliau adalah seperti Kitab Al-Ibar, Muqaddimah, At-Ta'rif dan Syifa As-Sail di Ta'lib Al-Masail. Seterusnya kita melihat pula kepada dapatan kajian seterusnya adalah mengenai teori pembinaan tamadun manusia. Pertama sekali adalah konsep tamadun al-umrad. Perkataan tamadun berasal daripada kata dasar bahasa Arab iaitu tamadana atau madana yang berarti pemilihan suatu lokasi sebagai tempat tinggal. Yang mana dari segi bahasa Inggeris, istilah ini membawa makna civilization dari Lotman of Contemporary English yang membawa maksud taraf kemajuan dalam pembangunan manusia yang tinggi yang dicirikan oleh tahap pencapaian yang tinggi dalam kesenian, agama, sains dan organisasi sosial serta politik. Dalam kamus Dewan Bahasa pula, istilah tamadun membawa maksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kemudahan serta perkembangan kegiatan manusia meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, agama dan seluruh kegiatan manusia. Manakala konsep tamadun menurut Ibn Khaldun, beliau menggunakan istilah umron dengan mengkonotasikan organisasi sosial, yang mana istilah ini dianggap berkait rapat dengan pembandaran kerana menurut pandangan Ibn Khaldun, bandar merupakan perkara penting dalam sebuah tamadun. Seterusnya, tahap perkembangan tamadun iaitu bermula daripada masyarakat primitif umron Badawi, yang mana keadaan di mana masyarakat mereka belum mengenal erti peradaban, hidup secara berpindah radah dan kehidupan secara liar. Seterusnya, masyarakat kota iaitu umrah Hadari yang merupakan masyarakat berperadaban tinggi di mana mata pencarian mereka bersumberkan dari hasil aktiviti perdagangan dan perindustrian. Faktor perubahan sosiologi dalam masyarakat. 3 faktor. Yang pertama adalah faktor geografi, yang mana keadaan masyarakat yang hidup di kawasan yang berbeza seperti masyarakat yang hidup di kawasan sejuk mempunyai pola pemikiran yang berbeza dengan masyarakat tinggal di kawasan yang panas. Sebagai contoh dalam buku Muqaddimah iaitu masyarakat Badui, macam mana kehidupan mereka adalah secara berpindah randah dan tinggal di kawasan padang pasir. Mereka ni kebiasaan terdedah kepada mara bahaya. Oleh itu, sifat mereka dikenali sebagai sebuah masyarakat dengan sifat yang diam. Seterusnya adalah faktor ekonomi. Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan seharian menyebabkan mereka perlu bergantung daripada hasil daripada bangsa dan suku lain bagi memenuhi kebutuhan untuk hidup. Mereka akan mula bercampur dengan situasi suku lain dan terdedah kepada budaya, adat dan sebagainya dalam suku tersebut. Faktor yang ketiga adalah faktor politik. Masyarakat memerlukan perlindungan hidup dengan pertahanan dan sebuah organisasi yang teratur. Kekuasaan atau solidaritas sosial dipegang oleh seorang pemimpin yang punya sifat kepimpinan dalam memerintah dan menjaga kestabilan serta perpaduan dalam sebuah bangsa daripada isu pergaduhan. Sebagai contoh, apabila sebuah suku dalam keadaan bertelingkah, suku yang lebih stabil perpaduan akan mendominasi suku yang lain. Dalam hal ini, suku yang lain akan mengambil alih masyarakat tersebut. Di sini berlakulah perubahan sosiologi dalam masyarakat. Seterusnya, tahap perkembangan sebuah tamadun menurut Ibn Khaldun, yang mana bermula daripada tahap pendirian negara. Tahap di mana tujuan untuk menaklukkan segala halangan dan rintangan di samping menguasai kekuasaan. Kedua, tahap menikmati kekuasaan. Tahap ini adalah tahap bagi menikmati kekuasaan yang berjaya dicapai seperti mengumpulkan kekayaan, mengambilkan peninggalan dan meraih kemegahan. Yang ketiga adalah tahap ketundukan dan kemalasan, yang mana tiada sebarang usaha dalam melakukan perubahan, yang mana pemimpin serta masyarakat dalam sebuah tamadun itu sudah merasa puas dengan segala yang telah dibangunkan. Dan tahap keempat dan yang terakhir iaitu tahap foya-foya dan penghampuran kekayaan, yang mana masyarakat hidup dalam keadaan kemewahan dan kesenangan. Mereka mulai leka dan lalai dalam menikmati segala kekayaan yang dimiliki. Di sini pula tahap mulai kehancuran berlaku. Kehancuran dalam sebuah tamadun tersebut. Seterusnya dan yang terakhir kita akan melihat kepada kesimpulan.
Sumbangan Ibnu Khaldun dalam pemikiran falsafah sejarah Islam sebenarnya tidak boleh dinafikan lagi. Beliau telah mengumpulkan pelbagai teori-teori yang berkaitan tamadun manusia yang dibahaskan dalam karya-karyanya, terutamanya Muqaddimah. Kitab Muqaddimah ini menjadi sesuatu pemuncak karya pemikiran beliau dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan serta mempunyai huraian jelas terutama berkenaan hukum yang berkaitan ilmu sains sosiologi dan juga ilmu sains sosial. Kehebatan Ibnu Khaldun telah diakui oleh itu kehebatan Ibnu Khaldun telah diakui sebagai tokoh sejarawan dan pemikir Islam yang cemerlang oleh para ilmuwan di sepanjang zaman, sama ada sejarah Islam maupun Barat, sehingga beliau mendapat gelaran sebagai bapa historiografi dan sosiologi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.